Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi pada pagi ini, pagi Jumaat. Alhamdulillah, hari ini kita dapat insya-Allah bersama-sama memasuki ke muka surat yang ke-323 insya-Allah, iaitu kita akan bersama-sama di surah Al-Anbiya ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-24. Jadi insya-Allah kepada yang telah memberikan feedback suara dan juga gambar, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan kepada semua juga yang bersama-sama mengikuti sesi kita pada kali ini, sama ada recording ataupun sama ada live, untuk sama-sama membuka mushaf insya-Allah. Moga-moga kita ambil manfaat yang terbaik daripada apa yang kita lalui sama-sama di muka surat ini, muka surat 323. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelum daripada ni, secara ringkasnya, iaitu surah Al-Anbiya ini adalah merupakan surah Makkiyah. Yang pertamanya, surahnya adalah surah Makkiyah, iaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa Nabi berada dalam keadaan diboikot, iaitu dalam keadaan sukar, dalam keadaan susah, keadaan ditekan oleh orang-orang Quraisy di Mekah, orang-orang kafir di Mekah. Dan yang keduanya ialah isi kandungan sebagaimana telah kita sebutkan sebelum daripada ni, iaitu surah ini mengandungi cerita-cerita banyak daripada disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama rasul-rasul yang disebutkan dengan banyaknya dalam surah ini. Sebab itulah dinamakan dengan Al-Anbiya, iaitu ertinya iaitu nabi-nabi. Tetapi banyak cerita yang menjelaskan, panjangnya cerita menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di samping ayat-ayat yang pertama, iaitu bahagian-bahagian yang pertama daripada muka surat, ayat-ayat surah ini adalah menceritakan tentang tasliyah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tasliyah iaitu hiburan, iaitu support Nabi, support Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pengakhiran surah ini. Jadi surah ini awalnya dimulai dengan support menolak tuduhan-tuduhan yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi, orang kafir terhadap Nabi. Dan yang terakhir, bahagian akhir pun sama juga. Di tengah-tengah diceritakan kisah-kisah Nabi. Jadi banyak Nabi-Nabi, dan Nabi yang paling panjang diceritakan dalam surah ini ialah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan kaumnya dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita sama-sama ceritakan, kita bacakan sama-sama insya-Allah muka surat 323 dalam sesi pada kali ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarqudun. Shadaqallahul azim. Saya bacakan, baru saja bacakan ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-12. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan sini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya orang-orang kafir Quraisy ini takut. Iaitu apa? Allah Taala sebut wakam qasamna. Berapa banyak? Qasamna. Qasamna artinya kami telah ahlakna, kami hancurkan, kami binasakan, kami telah azabkan dengan kebinasaan. Kam qasamna, banyak maknanya kan. Qasam min qaryatin, daripada kampung-kampung ataupun daripada negeri-negeri. Maksud sini ialah bukan negeri itu dihancurkan, tapi orang dalam negeri itu dihancurkan. Kadang-kadang negeri itu masih wujud, negeri Mesir masih wujud, tapi orangnya mana? Iaitu orangnya itu Firaun, penentang kepada Nabi Musa alaihissalam, telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata qasamna wa kam qasamna min qaryatin. Qasamna ni asalnya, maknanya asal dalam bahasa Arab ialah pecah makna dia kan. Qasama tu maknanya pecah, maknanya hancur, berderai. Itu nama qasamna. Jadi Allah Taala kata wa kam qasamna, berapa banyak telah kami hancurkan, min qaryatin, daripada kampung-kampung, daripada ahli kampung, kanat, yang mana ahli kampung itu kanat zalimah. Zalimah artinya ialah kafirah artinya. Zalim situ makna kafir, iaitu mereka telah kafir kepada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Lalu Allah Ta'ala kata wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Lalu Allah Ta'ala lahirkan, Allah Ta'ala munculkan ba'daha, selepas daripada kehancuran itu, qauman akharin, kaum yang lain yang tinggal di negeri tersebut.
Jadi maknanya sini ialah Allah Ta'ala boleh hancurkan dan kemudian Allah Ta'ala boleh gantikan kepada kaum yang lain. Sama ada Allah Ta'ala hijrahkan, Allah Ta'ala lahirkan, tak kira lah kan macam mana keturunan-keturunan yang baik selepas daripada yang telah hancur tu. Jadi itu adalah merupakan cara lah Allah Ta'ala. Cuma yang pasti Allah Ta'ala ni, kalau kita tengok satu kampung tu ada orang, tak semesti makna dulu tu ialah orang yang sama. Kemungkinan mereka ni orang baru dah kan yang tinggal di tempat tu, tapi orang asal penduduk situ asalnya adalah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ceritakan di sini kan. Kemudian Allah Taala cerita sini bagaimana keadaan apabila mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata falamma hassu ba'sana. Allah Taala ceritakan keadaan ketika mereka ni dihancurkan. Ahassu ba'sana, apabila mereka ni mula merasai bahawa ahassu ni rasa, ba'sana iaitu azab kami itu nak datang kepada mereka. Jadi mereka ni kadang-kadang tu Allah Ta'ala sebutkan iaitu idza hum minha yarqudun. Mereka dah tahu dah, mereka rasa dah ini azab nak datang ni kan. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata idza hum minha, lalu mereka pun daripada kampung tu yarqudun. Yang qudun ni cabut lari maknanya. Kalau kita kata terhegeh-hegeh kan, itu maksudnya kan, iaitu asalnya raqada ni raqada ni artinya ialah iaitu mula bergerak lari, untuk lari. Jadi Allah ceritakan ke sini keadaan tu hidup bagaimana Allah Ta'ala kata apabila azab tu nak datang kepada mereka, mereka mula nak lari, nak cabut lari daripada tempat tu. Kita tengoklah sekarang kan, kalau ada banjir besar ke, kalau ada gempa bumi ke, kalau ada, kita tengok orang lari kan, orang lari daripada tempat tu kan. Jadi Allah Ta'ala kata, lepas tu Allah Ta'ala kata la tarkudu. Ini kata-kata malaikat sekarang ayat yang ke-13 sekarang ni, iaitu kata-kata malaikat la tarkudu. Malaikat pun berkatalah kepada mereka la tarkudu, nak lari, jangan larilah, warji'u, balik semula ke mana? Ila ma utriftum fihi wa masakinikum, kepada tempat yang mana kamu tu telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Kamu seronok sangat. Utriftum tu maknanya kamu ni berpoya-poya, kamu ni berfoya-foya, kamu ni sungguh-sungguh seronok sangat tinggal di tempat tu. Duduk situ. Kenapa nak lari? Wa masakinikum, dan juga tempat-tempat tinggal kamu. Allah Ta'ala katakan tempat kamu ni, kamu bina tempat ni kan, kamu seronok sangat duduk sini kan, sehingga kamu kafir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kamu nak lari? Kemudian Allah Ta'ala kata la'allakum tus'alun, moga-moga kamu ini akan tus'alun akan ditanya. Apa maksud ditanya sini? Ialah ada dua lah pendapat ada dua penafsiran, cara penafsiran di sini kan, iaitu sekarang ni malaikat berkata kepada mereka bila mereka ni nak lari daripada tempat tu, tempat yang nak diazabkan, nak dihancurkan oleh Allah Ta'ala tu, didatangkan azab tu. Jadi malaikat pun kata jangan lari, duduklah situ. Sebenarnya kata-kata ni bukan kata-kata tinggal meminta ke mereka supaya tinggal di situ, tapi maksud kata-kata ni adalah perli sebenarnya kan, sarkastik lah kita katakan. Dan sekarang ni kan lari, jangan lari lah, duduklah situ, kenapa nak lari pula? Macam tu. Jadi la'allakum, moga-moga kamu ni tus'alun ni akan ditanya. Pendapat yang pertama, penafsiran dia kata la'allakum tus'alun, kerana mereka ni kaya sangat. Jadi mereka ni kan akan sentiasa macam orang yang kaya kan. Jadi mereka ni akan ada pekerja ni akan sentiasanya kalau makanan kan, mereka nak tambah lagi yang gitu kan, nak air apa, mereka sentiasa ditanya kan, tuan nak apa, maknanya nak tunjukkan kekayaan mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kepada mereka, balik situ, nanti kamu akan adalah orang tanya kamu kan, gitu kan, la'allakum tus'alun, kamu akan ditanya untuk nak buat apa? Kamu relax kan, kamu tidur, kamu duduk kan, arah sini kan. Adalah orang pekerja kamu yang ramai tu akan tanya, nak apa tuan, itu. Jadi itu malaikat kata kepada mereka, la'allakum tus'alun, nanti kamu akan relax di situ, akan ditanya. Itu satu pendapat ulama. Satu pendapat lagi kata la'allakum tus'alun ni, moga-moga kamu akan ditanya di atas perbuatan kamu tu. Maknanya kamu sendiri akan ditanya, kenapa kamu buat ni, kenapa buat ni. Qalu, pada ketika itu Allah Ta'ala pun cerita, qalu ya wailana inna kunna zalimin. Barulah mereka menyesal bila datang azab tu, lalulah mereka pun berkata, qalu ya wailana, mereka berkata ya wailana tu maknanya celakalah kami, binasa dah kami kan, kami tak boleh nak buat apa dah, kami teruk dah kami, kalau macam ni, inna kunna zalimin, kita telah zalim.
Ni baru nak menyesal. Allah Ta'ala cerita apabila dah terkena, apabila dah datangkan azab tu. Adakah Allah Ta'ala terima Firaun? Allah Ta'ala tak terima dah kan. Apabila air dah masuk dalam mulut dia, barulah dia nak bertaubat, barulah dia nak mengucap lah, kita katakan mengucap, mengakulah ini Tuhan, aku bukan Tuhan Bani Israel. Tak, Allah Ta'ala tak terima kan. Jadi Allah SWT sebutnya apabila keadaan dah sampai kepada nazak ni, tak adalah Allah Ta'ala terima. Jadi mereka pun berkata, qalu ya wailana inna kunna zalimin, kami dulu adalah zalim. Zalim ertinya itu, zalim iaitu kafir, maknanya kan, telah kafir ya. Jadi kemudian Allah terus menceritakan fama zalat tilka da'wahum, dan begitulah Allah Ta'ala kata famazal, berterusan. Zalat makna berterusanlah keadaan mereka tu, tilka iaitu perkataan tadi tu, perkataan sebelum daripada ni, iaitu perkataan mana perkataan ni. Mereka duk kata kami zalim dulu, kami zalim. Jadi famazalat tilka, Allah Ta'ala kata dan begitulah berterusan, tilka itulah dia da'wahum. Da'wahum artinya ialah iaitu dalam bahasa, kalau bahasa terjemahan dia kata iaitu maksudnya ialah yang mereka keluhan mereka, duk cakap macam tu, oh dulu kami ni zalim. Jadi dia kata tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin, sehinggalah Allah Ta'ala jadikan mereka ini seperti hasid ni ialah maknanya pokok, kalau pokok pokok padi ke pokok gandum, selepas daripada dituai, maknanya diambil lah, lalu dia akan disodok lah kan, disodok, dilenyek oleh bulldozer macam-macam tu kan. Itu maksud hasidan, iaitu selepas daripada dituai, maknanya tak akan diambil lah, tak nak lagi lah, orang kan gali sibuk, orang nak alih lah kan. Khamidin tu ialah asalnya perkataan api apabila dah menyala, apabila dah habis, dah tinggal jadi abu, buat apa lagi. Allah SWT sebutkan perkara ni nak menunjukkan keadaan orang kafir tu, mereka ini berterusan duduk mengeluh tadi tu, sehingga tilka da'wahum, itulah keluhan mereka, sehingga mereka ini diseksa oleh Allah SWT. Ja'alnahum, kami jadikan mereka seksa terus sehingga mereka ni suara mereka pun terus sayup. Khamidin tu terus hilang suara mereka. Maknanya mereka ni hanya mengeluh penyesalan. Kerana apa? Kerana mereka ni atas dunia tu tidak beriman, tidak melaksanakan, tak mengikut rasul-rasul yang telah ni. Jadi kita, pengajaran untuk kita kan, kita ni sekarang ni ada orang ajak kepada Quran, orang ajak kepada Islam, orang ajak, jadi cepat-cepat kita ikut kan. Jangan kita ni jadi seperti mana yang disebutkan oleh Allah SWT sini kan, yang mereka tu akan diseksa dan berterusnya. Jadi Allah Ta'ala kemudian cerita wama khalaqnas samaa wal arda wama bainahuma la'ibin. Kemudian Allah Ta'ala kata kami tidak jadikan wama khalaqna, kami tak ciptakan as-sama, langit, dan juga wal arda, dan bumi ini, wama bainahuma, dan apa-apa keduanya, di antara keduanya, makna masuk semualah, makna kan yang dalam universe ni, semua benda yang ada ni, wama bainahuma la'ibin maknanya bermain-main, tak ada kerja buat benda ni, buat langit, buat bumi. Dia fikir macam tu ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Jadi Allah Ta'ala kata tak, Allah Ta'ala tak jadikan benda ni main-main, makna sia-sia, tak ada sebab, tak ada apa kan. Apa dia? Ulama dalam tafsir jalan lain dia kata Allah Ta'ala ciptakan langit dan juga bumi dan apa yang ada kedua ni, tak ada benda yang sia-sia, bahkan semua tu adalah satu untuk menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang paling banyak itu dalina ala qudratina, dia kata menunjukkan kepada kekuasaan kami, dan juga adalah untuk memberi manfaat kepada hamba-hambaku. Jadi inilah dua yang disebutkan oleh dalam tafsir jalan lain, iaitu dua manfaat ni, untuk kita ambil manfaat daripada apa yang ada atas bumi, dan juga kemudian kita tengok kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada benda kita tak boleh nak ambil manfaat, bintang, katakan bintang jauh kan, bukan kita dapat kepanasan, bukan, kita hanya boleh lihat saja, tapi apa dia? Tanda kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok bukit bukau setengah tu, kita tengok saja kan, kita tak nak buat apa, tanda-tanda ialah kan, sebagai tanda untuk ni jalan ni kan, tapi juga ialah menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikan yang pelik-pelik kita tak boleh nak makan pun, dalam laut tu kan, kita kata beribu-ribu meter di bawah laut, kita tak tahulah berapa meter kan, tapi maknanya ada yang pelik-pelik tu kan, adalah menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata tak ada benda ni la'ibin. Kemudian Allah Ta'ala kata lau aradna an nattakhiza lahwan, kalaulah kami ni nak ambil permainan, benda-benda untuk main, tak kira lah kan mainan anak-anak ke mainan isteri, tak kira kan, apa pun lah mainan-mainan lah kan,
Nescaya Allah Ta'ala kata latakhaznahu min ladunna in kunna fa'ilin. Nescaya kami akan ambil daripada apa yang ada di sisi kami, iaitu apa? Malaikat kan ada. Ada kita ada bidadari ada, kata dalam ulama Jalalain, ulama tafsir Jalalain kata kan bidadari ada, kan malaikat ada. Allah Ta'ala nak ambil sebagai isteri, ambil kan. Itu semua kenapa yang bersibuk sangat nak ambil manusia? Jadi Allah Ta'ala ciptakan tak ada apa kecuali untuk kita. Jadi sebab itulah kalau kita ni tak ambil manfaat daripada apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ni, yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita ni, yang tak tunjuk ni banyak lagi yang kita tak nampak ni, maka kita lah telah mensia-siakan. Sebab itulah kita doakan kepada Allah Ta'ala, Allahumma alimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajar kepada kami apa memberi manfaat kepada kami, dan berilah manfaat apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wazidna ilma, tambahkan kepada kami ilmu. Kemudian Allah Ta'ala kata, kalau kami nak, kami ambil yang ada pada kami. Kenapa kami perlu cipta benda-benda ni semua? In kunna, dia kata fa'ilin. In sini ada dua makna. Satu makna ulama kata ialah in kunna, kami sekata akan buat benda tu. In kunna fa'ilin. Satu lagi dia kata kalaulah kami. Itu makna kalau, satu makna tidak. Jadi in kunna fa'ilin, kalau kami nak buat, kami akan buat benda tu. Cukuplah, tak perlukan kepada kamu semua. Itu maksud in kunna fa'ilin. Kalau kami nak buat, ataupun kami sekali-kali tak akan buat benda tu. Tak buat benda apa kan? Tak buat benda tu sia-sia. Kemudian ataupun menggunakan benda untuk permainan. Bal nakzifu, Allah Ta'ala pun sebutkan sekarang ni. Bal nakzifu, bahkan kami campakkan. Nakzifu ni, qazafa ni makna baling daripada jauh. Kalau dekat-dekat orang tak panggil nakzifu dalam bahasa Arab. Nakzifu ni kami campakkan. Bal nakzifu bil haqqi, dengan kebenaran. Jadi seolah-olahnya kebenaran, ada satu benda nama dia kebenaran, kemudian alal batil, di atas batil. Jadi batil tu ada di sana seolah-olahnya kan. Ini ayat yang ke 18 insya-Allah. Jadi batil tu ada di sana. Jadi batil dan juga al-haq ni dia sentiasa bermusuh dua ni. Dia tak boleh berbaik dua ni kan. Jadi sentiasa bermusuh. Jadi Allah Ta'ala ceritakan, nak bayangkan, ceritakan ini adalah kebatilan, kemudian ini adalah al-haq. Jadi Allah Ta'ala campakkan. Dia bukan setakat, maknanya kalau kita katalah kan, kalau biasa-biasa pergi tangkap je lah kan. Jadi dia bermusuh dua ni. Jadi al-haq ni kejar dia. Jadi bukan sekadar kerja-kerja biasa, tapi dia campakkan, seolah macam campak batu tu. Jadi campak fayadmaruhu. Fayadmaruhu asalnya dimar ni maknanya otak maknanya. Bila kata yadmaruhu maknanya campak satu benda, kena kepala dia, pecah, terburai otak dia. Itu maksud dia. Fayadmaruhu, jadi maknanya kalau ikutnya menghancurkan dia. Menghancurkan dia. Dalam bahasa terjemahan biasa, tapi maksud dia lah memecahkan otak dia sampai hancur. Jadi ulama-ulama kata sini dalam maksud yang sama ialah nak menunjukkan apa? Bahawa kebatilan dan juga kebenaran tu sebenarnya ialah pada otak manusia. Pada otak manusia. Dan dalam diri manusia tu kan. Benda tu, manusia badan ni tak ada apa-apa, tapi diri dia tu kan, dia nak kepada kebatilan, dia nak kepada kebenaran. Itulah sebenarnya ada. Jadi Allah Ta'ala kata dia campakkan, lalu fayadmaruhu, lalu dipecahkan, hancurkan benda tu. Faiza huwa zahiqa, Allah Ta'ala kata zahiqa, tiba-tiba dia pun hancurlah. Hancur mana? Kebatilan tu pun hancur bila dicampakkan tu. Kemudian walakumul wailu mimma tasifun, Allah Ta'ala kata walakum, dan bagi kamu adalah wailu, kecelakaan daripada apa iaitu orang kafir ni. Walakum, wahai orang kafir, bagi kamu inilah kecelakaan dengan apa yang telah kamu sifatkan. Iaitu apa? Kamu sifatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perkara-perkara yang pelik-pelik. Kamu kata Allah ni ada anak, Allah ni buat ni sia-sia, Allah ni tak ada apa, tak ada ini semula, macam-macam kan. Itu kata-kata Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala kata, kata-kata orang kafir tu Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala hancurkan. Jadi tujuan datangnya kebenaran ialah nak menghancurkan kebatilan tu. Itulah kerja dia kan, sepatutnya kan. Jadi kita faham keadaan tu kan, macam mana cara Allah Ta'ala gambarkan kepada kita. Bal nakzifu bil haqqi al batil. Jadi al batil, al haq ini tak boleh hidup sekali. Kita tak boleh biarkan. Jadi kalau ada kebatilan, kebenaran dia tak boleh biarkan dia hidup macam tu kan. Tak boleh. Dia mesti dihancurkan. Apa dia kebatilan? Atas dunia ni sangat banyak kebatilan pada dunia hari ni kan. Orang komunisnya yang kata tak ada Tuhan, orang yang etisnya yang kata tak ada Tuhan kan, nature-nya yang kata macam-macam. Ada orang yang kata ahli kitab yang telah menyeleweng, ada orang yang telah mengambil Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam-macam agama kan, yang semua tu adalah sesat kan. Yang sepatutnya adalah merupakan al-batil. Yang sepatutnya kita ni yang bawa al-haq ni hancurkan benda tu. Jadi itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Sebab itulah Nabi keluar daripada Madinah kan, keluar daripada Mekah
tak selesai. Pergi daripada Madinah ni, keluar ke semua tempat kan, keluar ke Rom, keluar ke Farsi, sahabat-sahabat meneruskan kerja mereka kan. Tu semua adalah kerja untuk apa? Mencampakkan al-haqqu ke atas al-batil tu, supaya batil tu hancur. Walahu, Allah Ta'ala kata seterusnya ialah ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 Allah Ta'ala kata walahu man fis samawati wal ardi, miliknya lah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala lah apa, siapa-siapa saja yang di langit dan juga di bumi. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Allah Ta'ala kata wa man indahu, dan siapa yang ada di sisinya. Man indahu maknanya malaikat, iaitu Allah Ta'ala kata miliknya lah apa di langit, miliknya apa yang ada di bumi, dan juga apa yang ada di sisinya, iaitu malaikat-malaikat. Allah Ta'ala kata ya, la yastakbirun an ibadatihi, mereka ini tidak sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu malaikat tak sombong kan, bila Allah Ta'ala suruh dia akan buat. Kemudian wala yastahsirun, dan mereka ni tak letih, tak sombong bila disuruh dia buat, dan tak letih, tak adalah berhenti, bosan. Yastahsirun dia boleh makna bosan, boleh makna letih, boleh makna penat, tak ada kan, mereka akan berterusan. Kalau tasbih lah sampai bila-bila. Selagi mana Allah Ta'ala tak kata stop, mereka akan buat benda tu. Allah Ta'ala suruh buat benda, mereka akan buat benda tu. Itu sifat malaikat la yastahsirun, mereka tak penat, tak jemu. Kemudian yusabbihuna al-laila wan nahar, Allah Ta'ala kata mereka ini bertasbih daripada waktu malam, pada waktu siang. Kemudian la yafturun tak berhenti. Mana fatara tu artinya apabila seorang tu kan, apabila kalau buat kerja laju-laju lama-lama dia pun stop kan, dia penat. Tak, ya la yafturun, dia tak stop. Kalau futur tu artinya futur seorang yang buat kerja, lepas tu dia penat, dia berhenti, itu nama dia futur. Kalau wahyu tu, wahyu tidak turun, nama dia fatrah wahyu. Wahyu tu berhenti, stop. Jadi futur ni, malaikat ni Allah Ta'ala kata la yafturun, malaikat ni dia tidak futur, dia tidak berhenti daripada apa yang disuruhnya. Yusabbihuna al-laila wan nahar, makna setiap masa, wala yafturun. Kemudian amittakhazu alihatan minal ardi hum yunshirun, ayat yang ke-21 Allah Ta'ala kata lagi ni, Allah Ta'ala debatkan dengan mereka lagi kan, nak suruh mereka fikir ni. Jadi Muhammad beritahu kepada mereka ni, amittakhazu, adakah mereka ni mengambil apa? Allah Ta'ala kata sini kan, iaitu mengambil amittakhazu alihatan minal ardi, adakah mereka ni mengambil Tuhan-Tuhan daripada bumi. Apa Tuhan daripada bumi ni? Tengok, mengambil daripada tanah, mengambil simen, mereka ni mengambil kadang-kadang emas, mahal sikit ni, kadang-kadang mengambil daripada perak. Mereka buat berhala-berhala tu, mengambil Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ambil Tuhan tu daripada bumi. Mereka tahu kan Allah Ta'ala ciptakan bumi, kemudian mereka ambil bumi tu, kemudian mereka bina, kemudian mereka sembah benda tu, mereka kata ini Tuhan. Tengok, Allah Ta'ala kata amittakhazu alihatan minal ardi, daripada bumi. Kemudian hum yunshirun, adakah mereka tu yunshirun, iaitu berhala-berhala tu yang mereka ambil sebagai Tuhan tu, yunshirun dapat menghidupkan yang mati? Tak ada, jawapannya no kan, tidak berlaku. Kemudian laukana fihima alihatun, Allah Ta'ala kata kalaulah fihima, laukana, kalaulah adalah fihima, iaitu di langit dan juga di bumi. Fihima tu maknanya di langit dan juga di bumi, alihatun lebih daripada satu Tuhan. Ilahun satu, alihatun banyak Tuhan, maknanya lebih daripada satu Tuhan. Itu alihah. Jadi Allah Ta'ala kata kalaulah atas dunia ni, di langit ataupun di bumi ni, tak kira lah kan, ada lebih daripada satu Tuhan, lebih dari alihatun illallah, selain daripada Allah, mana ada Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah lagi, la fasadata, nescaya kedua-duanya akan hancur. Kedua-duanya itu apa? Langit dan juga bumi itu akan hancur. Sebab apa hancur? Sebab Tuhan ni nak macam ni, Tuhan ni nak macam ni, Tuhan ni nak macam ni. Hancurlah langit dan bumi itu. Tapi kita tengok sekarang ni, hancur tak langit dan bumi? Tak hancur. Tak hancur kan? Kekal kan Allah Ta'ala. Jadi maknanya itu automatically Allah sahaja yang Tuhannya. Yang lain tu bukan Tuhan. Sebab kalau Tuhan banyak, mesti dia akan bergaduh, nescaya akan hancurlah muka bumi ni, akan hancurlah langit dan juga bumi. Tapi kita tengok tak ada hancur pun. Jadi artinya lah Tuhan tu adalah esa kan, Tuhan adalah satu saja. Kemudian fasubhanallah, Allah Ta'ala kata maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maha suci Allah, fasubhanallah rabbil arsy amma yasifun, Tuhan arash daripada apa yang mereka sifat-sifatkan ni. Makna
Allah Ta'ala tu suci daripada apa yang mereka sifatkan. Mereka kata Allah ni ada anak, mereka kata Allah ni ada isteri, mereka kata Allah buat ni sia-sia Allah Ta'ala. Semua tu apa yang mereka sifatkan adalah merupakan satu benda yang subhanah, maha suci Allah. Tak betul semua tu, maknanya tak betul. Kemudian seterusnya ayat yang ke-23, kita tengok ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa Ta'ala la yus'al, tidak akan ditanya, amma yaf'al, terhadap apa yang dia buat. Allah Ta'ala nak buat apa-apa, dia tak perlu tanya. Kenapa ya Allah? Sebab itulah kan ada orang kadang-kadang bila dia miskin, kadang-kadang dia mempersoalkan Allah, ya Allah kenapa kau jadikan aku miskin? Bahaya kan, satu benda yang bahaya dari segi akidahnya, kita katakan. Kenapa tanya Allah? Allah mesti ada hikmahnya kan. Kita yakin apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala buat satu-satu benda, ada sebabnya kan. Jadi yang penting Allah Ta'ala yang kita melaksanakan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita. Bukan kita ni sibuk tanya Allah Ta'ala kenapa Allah Ta'ala buat macam ni kepada kita. Bukan tanya macam tu kan. Tapi kita melaksanakan, kita tanya diri kita melaksanakan tidak kan. Kalau kita miskin ke, kalau kita tak ada harta ke, kita tanya diri kita ni kan, adakah yang pentingnya dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, semua tu mesti melaksanakan apa yang diminta oleh Allah Ta'ala daripada kita. Bukan orang kaya saja, bukan orang miskin saja. Jadi ketentuan-ketentuan ni ada sebabnya. Jadi oleh kerana itulah kan, bukan makna kita tak boleh nak minta, kita kata nak minta tolong daripada orang, bukan tu cerita lain kan. Tapi maksudnya ialah kita jangan persoalkan Allah kan, kita redha, itu maksud dia kan. Jadi Allah Ta'ala ni la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka yang akan ditanya, iaitu manusia yang akan ditanya, akan tanya kenapa kamu tak laksanakan macam ni. Amittakhadhu min dunihi alihah. Allah Ta'ala tanya lagi, kenapalah kamu ni kan, mereka ni mengambil selain daripada Allah ni, Tuhan selain daripada Allah, mana syirik lah mana kan. Jadi Allah Ta'ala kata, kul hatu burhanakum, kalau kamu ambil selain daripada Allah ni, Tuhan lain selain daripada Allah, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kul, katakan, hatu burhanakum, bawa dalil-dalil kamu, bawa bukti kamu ada bukti ke kamu kata dia ni Tuhan? Kamu yang buat, kita tengok dengan mata kita kan, dia duk buat berhala-berhala tu, kemudian dia sembah kan. Apa ni? Jadi Allah Ta'ala kata, hatu burhanakum, haza zikru man ma'ya wa zikru man qabli. Katakan wahai Muhammad, ini ni haza zikrun ni maknanya Quran zikrun ni kena Quran. Man ma'ya, orang-orang yang bersama dengan aku, iaitu umat aku, maknanya pengikut-pengikut yang bersama dengan aku. Kemudian wa zikru man qabli, dan juga peringatan orang-orang yang sebelum daripada ini, iaitu orang-orang yang datang sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, juga menjadi peringatan kepada mereka, peringatan kepada umatku. Quran ni adalah menjadi peringatan kepada umatku, dan juga peringatan kepada orang yang datang sebelum daripada ni, orang Yahudi ke, orang Kristian ke, sepatutnya mereka dah tahu dah kedatangan ni kan. Kemudian bal, Allah Ta'ala kata, bal aksarukum la ya'lamunal haq. Allah Ta'ala katakan, bahkan kebanyakan daripada mereka ni tak tahu benda yang betul. Mana satu benda betul, mana satu benda salah, mereka tak tahu kan. Fahum mu'ridun, lalu mereka pun berpaling, mu'ridun daripada kebenaran tu. Jadi Allah Ta'ala tengok kan, hentam lagi, serang mereka lagi kan, hujum mereka lagi kan, tembak mereka lagi kan, orang-orang yang tak nak beriman ni kan. Dan Allah Ta'ala support Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kata pada hari ini, support pendakwah-pendakwah kan, dan serang orang-orang ni. Jadi tugas kita ialah menyeru manusia, menceritakan kepada manusia apa yang benar. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan usaha kita yang sedikit ini, Allah Ta'ala akan beri manfaatnya kan, iaitu akan menghilangkan sedikit demi sedikit kejahatan, kebatilan, penyembahan, kesyirikan, kekufuran yang ada atas muka bumi pada hari ini. Setakat itulah saja aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah jangan lupa, insyaallah bersama-sama lagi di muka surat akan datang, setiap hari satu muka surat insyaallah akan datang, muka surat 324 insyaallah hari Sabtu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sekali lagi jangan lupa untuk share link insyaallah, dan juga tulis komen insyaallah kan, dan tulis like, tekan like insyaallah, tekan saja butang tu insyaallah. Moga-moga bila tekan tu insyaallah dia akan tersebar lebih banyak lagi kepada semua orang insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.